Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam saya ucapkan kepada anda semua. Baik, jadi malam ni saya akan bersama anda untuk untuk mengupas satu topik berkenaan dengan omega 3. So, sebenarnya antara sebab saya kupas topik ni dah banyak sangat patient-patient yang WhatsApp saya dia tanya soalan yang paling banyak, antara yang paling banyak lah kan. Patient atau follower kita tanya saya adalah, doktor, apa beza antara minyak ikan dengan minyak sacha inci oil? Mana yang lebih baik ya? Okey. Jadi malam ni jom sama-sama saya kongsi dengan anda semua sedikit informasi, sedikit pencerahan ya. Alright, insya-Allah kita borak-borak santai saja. Saya harapkan anda semua dapat manfaat. Okey, dapat ilmu yang bermanfaat untuk anda semua. Moga-moga dapat membantu anda lebih sihat, insya-Allah. Okey, so untuk anda yang first time melihat wajah dan muka saya, izinkan saya nak perkenalkan diri dulu. Nama saya Dr. Azhar Madam ya. So saya bertugas di DND Wellness Center, iaitu di Wisma DND yang ada di Petaling Jaya. So saya seorang doktor integratif, yang doktor yang berlainan mazhab sedikit. Okey. So, insyaAllah malam ni saya akan bersama anda dalam waktu 20 minit, 30 minit. Alright, bila kita nak bincang tentang kebaikan minyak ni kan, mana yang minyak sihat? Minyak apa? Banyak orang tanya minyak sihat antara minyak apa? Antara minyak sacha inci dan minyak ikan, mana lebih sihat? Okey, untuk informasi anda semua, okey, saya cuba bagi anda pencerahan basic ya. Okey, minyak sacha inci dan minyak ikan ni, kedua-duanya kita mula dengan persamaan. Apa yang sama antara dua minyak ni? Okey, nombor satu persamaannya adalah dua-dua minyak ni termasuk dalam minyak sihat atau lemak sihat. So itu kita setuju So lemak ni ada dua jenis. Ada lemak sihat, ada lemak tak sihat. Okey, minyak ikan, minyak sacha inci, dan sewaktu dengannya seperti flaxseed oil, seperti chia seed, semua lemak sihat. Okey, tu nombor satu. Okey, lemak sihat pula dia boleh dibahagikan menjadi banyak jenis. Ada yang unsaturated atau lemak tepu, ada yang polyunsaturated atau lemak yang tidak tepu. Okey, minyak sacha inci termasuk dalam unsaturated yang tidak tepu. Okey, so kita belajar secara basic je. Sama juga dengan minyak ikan. Alright, so di situ persamaannya. Okey. Now, apa lagi persamaan? Persamaan antara kedua-dua ni, dari sudut perbezaan tadi saya dah sebut, molekul-molekulnya juga berbeza. Okey. Dan dari sudut kandungan, kita go to kandungan ya. Kalau kita nak cakap tentang minyak ikan, okey, fish oil. Memang fish oil ni satu minyak yang sudah terkenal lama lah ya. Waktu kita zaman sekolah dulu kan, mesti ibu-ibu kita bagi apa? Cod liver oil kan? Cod liver oil, right? Sebab dalam minyak ikan ni memang tinggi dengan lemak sihat yang berupa omega 3. Omega 3 yang dia punya nama dia DHA dengan EPA. Ya. Nama dia panjang lah kan. Tapi tak apa, kita pegang EPA dengan DHA saja. Okey. EPA dengan DHA inilah yang menjadi kata orang apa? Keistimewaan. Okey, menjadi kekuatan daripada minyak ikan. Alright? Now, itu minyak ikan EPA dan DHA. Kalau sacha inci pula atau minyak-minyak yang plant based, sewaktu dengannya keistimewaan mereka adalah beza pula. Dia tidak ada EPA dengan DHA, dia tak ada tu. Dia ada ALA, alpha linolenic acid. Okey. Tetapi tak perlu risau begini ALA ini juga adalah precursor. Precursor maksudnya dia jadi bahan yang akan menjadi EPA dengan DHA. Dia akan trigger satu bahagian, satu compound dalam minyak ni. Bila kita makan minyak, contoh kita ambil minyak sacha inci, atau kita ambil minyak flaxseed oil, atau kita ambil minyak apa lagi? Minyak chia seed contoh. Badan kita ni akan ubah ALA tersebut menjadi EPA dengan DHA. Macam tu So sebenarnya dia ada proses nama dia elongation dan juga desaturation. Macam itulah, canggih sikit bunyi dia. Tapi hujung-hujungnya sama juga, EPA dengan DHA
yang ada dalam minyak ikan dengan yang ada di dalam sacak inci. Hampir sama sahaja. Cuma dia punya argument, ramai orang yang cakap tapi kalau kita boleh dapat EPA dengan DHA, omega 3 direct, kenapa nak kena ambil sacak inci yang indirect? Maksudnya dia kena melalui satu proses baru dapat EPA dengan DHA tu. Jawapannya begini. Okey, ada banyak kajian menunjukkan bahawa banyak ikan-ikan yang ada dekat pasaran sekarang ni dah tercemar dengan logam berat. Logam berat apa? Mercury. So memang ianya sudah jadi satu fenomena pencemaran laut mencemarkan ikan-ikan, seafood, udang, ketam, semua, hampir semua dah tercemar dengan logam berat mercury. Jadi bila dibuat kajian, banyak ikan-ikan juga, kalau kita cek daging dalam ikan tu ada trace of mercury. Oleh kerana itulah pengkaji di luar negara dia keluarkan minyak sacak inci bersumber daripada tumbuhan, iaitu sacak inci oil. Contoh sacak inci oil. Jadi sebab itulah bagi saya secara pendapat peribadilah, tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Tidak ada bab kata orang mana yang baik, mana yang buruk. Tetapi kalau ikut saya, kalau kita nak lebih selamat, tak nak terdedah dengan logam berat mercury itu, tidak ada salahnya untuk ambil substitute, alternatif kepada minyak ikan. Bolehlah ambil sacak inci oil, itu substitute sahaja. Sebab kita tak dapat jamin dengan pasti kandungan mercury itu ada atau tidak. Mercury ni apa yang efek pada badan kita? Berlakunya mercury toxicity, keracunan mercury. Dia bukan racun tiba-tiba kita makan terus mati ke apa, tidak. Racun long term, sikit demi sedikit, dan menyebabkan banyak masalah, khususnya gejala keradangan, inflammation. So that is where kita perlu hati-hati kalau ambil minyak ikan ni. Tetapi ada juga jenis minyak ikan yang diambil dari apa? Wild caught Nordic Sea. Dia wild caught tu dia tangkap liar dah ikan tu. Contoh ikan salmon atau cod tu, dia tangkap ikan tu pula dekat Nordic Sea, dekat laut dalam, dekat bahagian negara-negara Nordic tu, Norway, Finland, semua tu kan, yang dikatakan dia punya pencemaran laut sangat rendah. Fair enough lah, tak apa, fair enough. Mungkin argument dia di situ tidak ada mercury. Content macam mana? Kalau kita compare apple to apple, kita cuba bandingkan. Kita bandingkan omega minyak sacak inci dan minyak ikan. Kita comparekan. Now, omega 3 dalam minyak ikan berbentuk EPA dengan DHA. Tetapi dari sudut peratusan, hanya terdapat 34% saja omega 3 dalam minyak ikan. Walhal dalam sacak inci ada lebih kurang 50% of omega 3. Dalam bentuk ALA. Jadi lagi tinggi. Walaupun ALA ni dia bukan EPA dengan DHA, dia kena convert kan, dia kena melalui conversion, satu proses. Tetapi kerana pada awalnya dah tinggi, kalau ikut satu kajian doktor cakap, setiap proses itu memberi manfaat ke badan kita. Contoh ALA ni dia akan convert kepada GLA lah, kepada banyak lagi. Dia punya step-step dia. Setiap step itu badan kita dapat manfaat. So tidak ada isu di situlah. Lagi satu antara isunya, dia cakap, doktor, sacak inci ni dia tinggi dengan omega 6 lah. Omega 6 kan menyebabkan keradangan. Contoh soalan-soalan lah. Soalan-soalan, betul. So sifat daripada omega 3 adalah anti-inflammation atau anti-radang. Omega 6 adalah pro-inflammation, pro-radang. Kenapa begitu? Memang sudah begitu lumrahnya. Itu jawapan dia. Omega 9 macam mana? Omega 9 ni dia lain sikit. Omega 9 ni sama juga, sifatnya anti-inflammation seperti omega 3. Tetapi bezanya apa? Omega 3 dan omega 6 dia termasuk kategori apa? Essential fatty acid. Bermaksud essential ni badan kita tak dapat hasilkan dengan sendiri. Kita kena dapat omega 3 ni daripada makan, daripada diet, daripada pemakanan kita. Omega 9 terbalik. Omega 9 dia non-essential. Bererti badan kita boleh buat sendiri omega 9 tanpa kita perlu ambil daripada makanan.
Now, so yang penting sebenarnya omega 3 omega 6. Okey, yang menariknya begini. Dalam minyak ikan memang sudah tentu tidak ada omega 6. Itu kelebihan, kita cerita kelebihan. Memang betul, dalam minyak ikan tak ada omega 6. Sebab omega 6 ni atau linoleic acid ni hanya terdapat dalam minyak-minyak ekstrak tumbuh-tumbuhan. Okey, seperti sacha ichi oil, flaxseed oil, apa lagi. Okey. Dan dalam semua minyak-minyak masak, vegetable oil tu, contoh minyak sunflower oil, minyak bunga matahari, safflower, canola, apa lagi, soybean oil, peanut oil, semua tu memang ada omega 6, termasuk sacha inci. Tetapi yang penting di sini adalah ratio tu. Kita nak tengok yang penting tu ratio. Okey, omega 6 ni kan sifatnya pro radang, dah tak apa. Tapi omega 3 ni anti radang. So kita kalau nak cari minyak yang sihat, ratio antara omega 3 dan omega 6 ni perlu seimbang. Sebaiknya 1:1. Sebaiknya lah, supaya sifat anti radang dengan pro radang dia seimbang. Kalau dia berlaga macam ni kan, dia seimbang lah. Cuba bayangkan kalau omega 6 yang bersifat pro radang menyebabkan keradangan lagi tinggi berbanding omega 3. Apa yang berlaku? Maka omega 6 ni akan menyebabkan dia akan menghentam omega 3. Apa jadi? Akan berlakulah keradangan dalam badan. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. Okey, sebab tu nak cari minyak, cari yang omega 3 tinggi rasionya. So antara rasio terbaik adalah 1:1 lah. Lebih kurang sama macam Sacha Inchi Oil. Itu antara keistimewaan. Okey. Now, apa lagi antara yang lebih kurang sama macam Sacha Inchi ada flaxseed. Flaxseed pun jenis yang sihat. Okey. Apa minyak yang omega 6 dia terlalu tinggi? Nombor 1 adalah minyak sunflower oil, minyak bunga matahari, minyak kacang, canola, safflower oil, minyak soybean, kan? Vegetable oil. Itu semua anda perlu elakkan kerana minyak tersebut tinggi dengan sifat pro keradangan, menyebabkan nanti keradangan dalam badan anda. Okey, kena elakkan. Okey. Dan apa lagi kepentingan? Antara kelebihan daripada Sacha Inchi ni, kita ambil contoh Sacha Inchi atau minyak-minyak omega 3 daripada tumbuhan. Okey, dia ada ekstra vitamin A dan vitamin E yang tidak ada dalam minyak ikan. Sebab itu dia ada pros and cons sebenarnya. So dia hampir-hampir sama, tapi ada masing-masing ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Okey? Right. So kalau kita cerita pasal ratio, kalau kita pasal ratio sebenarnya, diet harian kita ni kalau kita nak bandingkan adalah sangat tinggi dengan diet yang bersifat pro keradangan. Inflammatory diet kita panggil. Contohnya apa? Kita banyak ambil gula, kita banyak minum manis, kita banyak makan makanan proses, kita banyak makan daripada gandum yang ada gluten, kan? Semua itu adalah makanan yang menyebabkan keradangan. Okey? Sebab itu kita memerlukan asupan omega 3 untuk mengcounter balik. Mengcounter ke? Betul lah. Menstabilkan balik keradangan tersebut. Okey? Sebab itu kalau anda pergi mana-mana, sangat baik kalau anda dapat amalkan makanan-makanan yang tinggi dengan omega 3, khususnya kalau dapat ikan lah. Ikan ni kalau ikut DND kita tak berapa galakkan tiap hari sebab ada mercury. Seminggu sekali tak menjadi masalah. Kalau dapat yang salmon yang wild caught ke, kan, atau caught ke, boleh. Semuanya begitu. Okay, now soalan lain yang saya selalu dapat adalah begini. Ditanyakan, kalau minyak ikan dengan Sacha Inchi ni boleh ambil sekali tak, doktor? Okay, jawapannya tak ada masalah. Nak ambil selang sekali boleh, nak ambil sekali boleh. Tapi rugilah kalau ambil sekali. Kalau anda nak cuba dua-dua, ambil selang sehari. Hari Senin ambil minyak ikan, hari Selasa ambil Sacha Inchi. Ikutlah terpulang. Okay? Sebab dia hampir sama saja. Manfaatnya bagaimana? Okay, manfaat kesihatan ada banyak manfaat, khususnya omega 3. Omega 3 memang ada banyak kajian menunjukkan ada manfaat anti-inflammation, anti radang, dan dia boleh membantu mengawal kolesterol. Okey, kolesterol dia boleh bantu kawal. Kolesterol jahat dia akan turunkan, yang baik dia akan tingkatkan. Dan ini kalau anda ambil long term, baik untuk kesihatan jantung. So risiko nak kena sakit jantung, kena stroke
berkurang. Okay, number 1 Now, number 2, dalam minyak sanca inci, contoh kita ambil minyak sanca inci, omega 3 juga ada manfaat pencair darah yang alami, blood thinner. Dia tidak sekuat obat hospital tu, tetapi dia boleh bantu nak lancarkan aliran darah. Sebab tu, kalau anda seorang pesakit yang ambil obat warfarin kan, siapa yang dengar ni ambil warfarin? Warfarin biasanya obat cair darah yang kuat. So, dia ada siap buku lagi tu. Dia ada buku khas untuk warfarin. Okey? Tidak disarankan ambil sanca inci sebab dikhawatiri apa? Dikhawatiri darah terlalu cair. Itu yang kita tak nak. Bukan confirm, tapi kita dikhawatiri. Kita nak lebih berhati-hati, melainkan doktor yang merawat anda membenarkan. Contoh, anda punya pakar jantung kan cakap, boleh ambil. Silakan. Okey? So, rujuk dengan doktor yang merawat anda. Okey? Now, apa lagi? Now, antara yang saya nak cerita dengan anda sekarang, kepentingan EPA dengan DHA ni apa? Kan? EPA ni dia memang sifat je anti radang tadi dah sebut, tapi EPA juga penting untuk apa? Boleh membantu mereka yang ada masalah mood disorder. Kalau anda jenis yang ada anxiety, ada depression kan, cepat moody, cepat marah-marah ni, boleh ambil banyak omega 3 sama ada minyak ikan atau yang sanca inci oil, kerana EPA membantu. Okey, mengawal mood anda. Number 1, DHA pula rupa-rupanya 8% daripada kita punya otak ni, sel otak kita terdiri daripada DHA, lemak. Sebenarnya 60% otak kita adalah lemak, kolesterol. Sebab tu kita tak nak kolesterol terlalu rendah. Kalau kolesterol terlalu rendah dalam badan, apa yang berlaku? Otak kita pun tak cukup lemak dan akan jadi banyak masalah di hujung-hujung, kata orang, long term nanti. Okey? Dan tahukah anda, setiap sel dalam badan kita memerlukan lemak. Kerana apa? Setiap lapisan luar sel badan kita ni kita panggil sebagai membran. Membran itu lemak. Lemak. Khususnya lemak, dia gabungan lemak saturated dan unsaturated fatty acid. Okey. So DHA penting untuk kesihatan otak. Okey. Untuk brain development, untuk dan fungsi otak. Dan dia boleh cegah kalau penyakit-penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer, Parkinson, demensia. Sangat baik untuk mengamalkan DHA. Okey? Now, apa lagi? Okey, kalau kita nak cerita berkenaan dengan rasio omega 3 69, kalau ikut kajian yang terbaik adalah omega 3 rasionya 2, omega 6 1 91. So 211. Okey, 211. So sebenarnya kalau nak cerita, anda boleh dapatkan sumber-sumber omega 3 secara alami, ya. Kalau katakanlah anda mungkin kurang berkemampuan nak beli suplemen ke apa, tak jadi masalah, kerana di alam sekitar, di makanan kita pun dah banyak sumber alami. Omega 3 anda boleh dapatkan daripada telur ayam kampung yang organik. Okey, jangan kalau telur biasa tu dia banyak hormon lah, ya. Mahal juga telur ayam kampung organik ni. Kemudian dalam spinach, dalam sayur bayam pun tinggi, bayam pun ada omega 3, Brussels sprout pun ada. So dalam sayur-sayuran semua ada, walaupun tak tinggi masih ada. Jadi anda boleh pastikan elakkan makanan yang menyebabkan keradangan, fokus makanan yang kita panggil whole dengan real food, yang tinggi dengan omega 3, sayur-sayuran, buah-buahan. Okey, ada satu jenis lagi nama dia cod liver oil. Siapa pernah dengar? Cod liver oil ni masa kita kecil-kecil, ingat tak? Kita kecil-kecil kan, dia ada nama satu brand tu kan, sebelum pergi sekolah ke balik sekolah mesti kita kena bagi benda tu. Satu sudu besar cod liver oil, perisa oren ke, dia ada warna putih dengan oren kan. Nama brand dia saya tak boleh sebut. Okey, sebab semua dah sedia maklum. Okey, rupa-rupanya memang dalam cod liver oil ni dia punya keistimewaan adalah, cod liver oil ni beza dengan fish oil. Okey, cod liver oil ni adalah ekstrak minyak daripada liver, daripada hati ikan cod. Cod tu nama ikan. Okey, kalau fish oil dia tak kisah ikan apa. Biasanya dia boleh ambil mackerel lah, ambil cod pun boleh, ambil salmon pun boleh. Tapi cod liver oil dia ambil hati dia. Nah, antara keistimewaan cod liver oil ni, rupa-rupanya kandungan vitamin A dan vitamin D dia sangat-sangat tinggi. Mengalahkan fish oil dan mengalahkan sanca inci. Sebab tu sangat bagus juga cod liver oil ni kan. Cuma kalau yang kita biasa ambil dulu-dulu tu, ya, ada perisanya, betul tak? Ada perisa oren,
kan. Rasanya pun manis. So sudah dicampur dengan gula. Jadi ikut pendapat saya lah kurang sihat ya, kurang sihat. Kalau kita nak bagi sesuatu yang sihat pada anak-anak kita, carilah yang tiada gula ya. Antara lain yang saya boleh syorkan, okey, anda boleh bagi minyak saca inci ya, dalam bentuk, kalau di DND kita ada sachet ya, boleh bagi. Cukup baik sebab saya pun bagi ke anak saya. Okey. Now, lepas tu apa lagi? Okey, antara kita sentuh sikit bab omega 9 ya. Now, omega 9 ni ramai tak sentuh kerana dia non-essential, badan boleh buat sendiri. Tetapi antara fungsi dia apa? Okey, antara fungsi omega 9 juga adalah anti keradangan. Dia macam adik kepada omega 3. Dia melengkapi omega 3. Dia bantulah abang dia untuk lawan radang. Nombor 1. Dan kalau anda nak sumber omega 9 yang paling tinggi, nombor 1, minyak zaitun. Olive oil minyak zaitun juga antara yang paling tinggi dengan omega 9. Of course, next is avocado oil. Minyak avocado. Okey, dua minyak ni sihat. Okey. So kalau anda tanya saya minyak apa yang sihat, ni untuk masak Untuk masak, nombor 1 minyak kelapa darah, minyak kelapa atau kelapa darah boleh, atau MCT. Nombor 2 minyak zaitun, olive oil atau avocado oil. Nombor 3 minyak kelapa sawit. 3 ni. So sebanyak 4 minyak ni lah kalau boleh anda pakai untuk menggoreng. Di luar itu jangan guna. Di luar tu penuh dengan omega 6 yang menyebabkan radang dan tinggi dengan trans fat. Okey, cuba elakkan. Okey, so saya rasa saya dapat menjawab soalan anda yang banyak bertanya sebenarnya kan, sebab dia ada satu video lah, ada satu video followers kita hantar ke saya, dia tanya, doktor macam mana nak jawab ni kan, ada seseorang ni dia condemn lah saca inci kan. Saya cakap tak apa, ada kebenarannya. Okey, tetapi kalau nak menyalahkan saca inci oil yang menyebabkan keradangan, saya rasa tidak adil, tidak tepat dan bagi saya misguided. Okey, mungkin saya tak tahu yang buat video tu doktor ke apalah dia mungkin kurang membaca, saya rasa. Okey, atau hanya membuat assumption, saya tak pasti sebab mungkin dia ingat omega 6 dalam saca inci ni yang menyebabkan radang inflammation, tapi dia lupa dalam saca inci bukan ada omega 6 je. Dalam saca inci ada omega 3 juga. Dan omega 3 ni lah yang akan menstabilkan omega 6 yang bersifat radang. So rasionya cukup cantik. Rasio omega 3 dan omega 6 dalam saca inci cukup cantik. 1 berbanding 1. So it's balance. So the key point now, apa yang kita penting sekarang adalah kita nak capai balance, keseimbangan. Memang betul lah kalau you ambil minyak omega 6 yang tinggi, memang betul, memang menyebabkan keradangan macam minyak sunflower. Memang tak sihat. Okey, tapi minyak saca inci setakat ini, kalau bagi saya yang saya baca, tidak ada yang mengatakan ianya minyak tidak sihat. Okey, bahkan banyak manfaat kesihatan. Okey. Alright. So, cara makan. Okey, next soalan yang biasa tanya, makan macam mana doktor? Sebelum makan ke selepas makan? Okey, untuk semua oil based supplement atau semua minyak ni lah, minyak kelapa darah, minyak kelapa sawit, apa lagi, minyak zaitun, minyak avocado, minyak flaxseed, minyak saca inci minyak ikan semua minyak ni untuk penyerapan yang lebih sempurna, ambil selepas makan. Alright, dengan perut yang dah berisi. Okey, sebab kalau kita nak bicara tentang penyerapan, absorption, okey, after food is better. Okey, tapi kalau ambil masa sebelum makan boleh tak doktor? Boleh sahaja tidak, dia sebab ini suplemen, ni bukan ubat. Alright, so boleh. Tapi kalau kita nak bincang tentang penyerapan yang lebih baik, ambil selepas makan. Okey, semua minyak. Now, next, termasuk minyak habatus sauda. Minyak habatus sauda kan, ambil lepas makan. Okey, suplemen apa yang perlu diambil? Kalau anda kat rumah sana senang ambil suplemen, ada yang tanya juga kat saya. Okey, suplemen apa yang kena ambil sebelum dan selepas makan? Mudah je. Suplemen yang anda kena pegang sebenarnya 4 jenis suplemen. Okey, vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K, vitamin D. Vitamin A, D, E, K ni termasuk vitamin yang fat soluble, yang larut dalam lemak. Okey, jadi semua fat soluble yang larut dalam lemak ni, vitamin A, D, E, K, ambil selepas makan untuk penyerapan yang lebih sempurna.
Selain daripada tu, vitamin B kompleks, B1, B2, B6, B12, kan? Vitamin C. Ya. Okey. Ambil sebelum makan kalau nak penyerapan lebih sempurna. Okey? Alright. So saya harap saya dapat menjawab segala kekhawatiran anda semua. Kalau misalkan anda masih confused, tak menjadi masalah. Mungkin kalau anda ada masalah di rumah, masalah kesihatan, anda mungkin boleh buat saya, kalau sudilah, boleh buat sesi konsultasi bersama Dr. Wellness DND. Boleh hubungi nombor di 012-552-9773. Okey, untuk buat sesi tu menjanji bersama Dr. Wellness kita di DND Wellness Center. Okey, atau misalkan anda nak mencuba, tiba-tiba anda first time tengok ni, kan? Mungkin kalau nak mencuba, boleh mencuba DND 369 Sacha Ichi. So itu adalah produk daripada DND sendiri. Okay, Sacha Ichi Oil extract yang organik, cold press, diimport dari minyaknya bukan lokal lah, kita import daripada Peru. Kalau anda nak mencuba, okay. Right, so DND 369 Sacha Ichi. Okay, jadi terima kasih banyak semua. Saya ucapkan kita jumpa lagi di waktu hari lain, insya-Allah. Dan selamat berehat. Dan saya harap anda semua sentiasa dalam keadaan sihat walafiat. Assalamualaikum. Okay, bye semua. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa, sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okey, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okey?